Assalamualaikum. Okey, saya Wan Zulkifli bin Hanafi daripada Property Pengurusan Maklumat. ID nombor 2020360123. Okey, kita akan bentangkan tugasan 2 CTU 552 falsafah dan isu semasa. Okey, tajuk yang saya pilih untuk pembentangan ini adalah kesan, cabaran dan implikasi pemikiran rasionalisme. Dalam slide ini saya akan bentangkan satu tajuk pendahuluan. Saya akan terangkan pasal pendahuluan, asal dan maksud rasionalisme. Kemudian kita akan cerita pasal sejarah perkembangan rasionalisme ni. Kemudian kita akan cerita pasal kesan dan impak terhadap agama, pendidikan dan masyarakat. Bukan sahaja kesan terhadap agama Islam, tapi kesan kepada agama yang lain macam Kristian dan sebagainya. Dan kemudian saya akan buat kesimpulan, rumusan dan pandangan peribadi saya sendiri. Okey, pendahuluan. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris rationalism dan berasal dari perkataan Latin ratio yang bermaksud akal. Okey, golongan ni menjadikan akal sebagai sumber mutlak, satu-satunya sumber. Dia tak ada dan dia menolak apa sahaja yang berlawanan dengan akal. Jadi dia hanya terima akal, fikiran, idea sebagai sumber. Kalau kita nak bujahkan dia, kalau tak berasaskan akal, tak logik, dia orang tolak. Menurut para penganut aliran rasionalisme, manusia dengan akalnya memiliki kemampuan untuk mengetahui struktur dasar alam semesta secara a priori. Apa itu a priori? A priori adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Maknanya benda tu memang akal tu dah ada. Sebelum kita tahu pun satu perkara, akal tu dah ada. Okey, dalam teori atau fahaman ini, ia menganggap bahawa pemikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan masalah. Ini untuk menyelesaikan masalah dan menunjukkan kebenaran yang lepas dari jangkauan panca indera, fahaman yang lebih mengutamakan kemampuan akal dari emosi, batin dan sebagainya. Aliran ini juga menyatakan bahawa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperolehi dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Rasionalisme mengidealkan cara didaktif dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia tentang dunia merupakan hasil didaktif dari kebenaran a priori yang diketahui secara jernih dan difikirkan akal. Okey, tokoh utama yang memperkenalkan fahaman rasionalisme ini adalah filosofer falsafah Perancis yang dikenali sebagai bapa filsafat moden, iaitu René Descartes. Macam mana sebut dah? René Descartes. Tahun 1960 lah dia meninggal. Beliau juga dikenali sebagai Renatus Sertisius dalam bahasa Latin. Merupakan seorang falsafah dan matematikawan Perancis. Dan karya dia yang terpenting ialah Discours de la méthode 1637 dan Methodologia di Prima Philosophia 1641. Okey, berkenaan sejarah, sebenarnya rasionalisme ni dah wujud pada sebelum Masihi lagi, before century. Pelopor dia adalah Herodotus yang meyakini akan melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia. Kemudian pada zaman pertengahan, rasionalisme Yunani berkembang di tangan tokoh-tokoh Sokrat, Plato dan Aristotle. Rasionalisme mencapai zaman kemuncaknya pada zaman Aristotle yang berusaha menangkis serangan pemikiran Sophastoion yang menyebarkan pegangan bahawa suatu perkara itu dianggap baik bila manusia mengira ia adalah baik. Dengan kata lain, manusia adalah kayu pengukur pada segala perkara. Hasil daripada pengaruh tersebut, Aristotle telah memperkenalkan rasionalisme dan menyusun kaedah ilmu logik secara sistematik dalam karyanya yang terkenal, iaitu Organon. Kemudian dilanjutkan oleh salah satu tokoh moden yang kita cerita tadi, René Descartes, dan juga dia adalah
bapa falsafah moden. Filsafat moden. Okey, kemudian kita cerita pasal kesan dan impak ideologi ni atau fahaman ni terhadap agama. Ideologi rasionalisme menghasilkan hujah-hujah yang menyatakan secara betul dan logik untuk mempertahankan agama dan beri kesan menarik untuk orang untuk mengenal agama Islam dengan lebih mendalam. Hal ini ajaran Islam dapat merebak secara meluas ke segenap pelosok dunia melalui jalan dakwah dan penularan ilmu. Melalui logik dan akal, kita pun boleh menunjukkan kebenaran agama. Dan menyebabkan dakwah tu boleh tersebar ke seluruh dunia. Kemudian, kemajuan ini telah menarik perhatian warga barat untuk menguasai ilmu agama Islam dan mereka membawa pulang ilmu tersebut untuk disebarkan di dunia Eropah. Dan macam kita pernah tahu, Islam dulu pernah menjadi pusat di Baghdad, adalah pusat penyebaran ilmu. Dan mereka semua adalah pengamal agama yang kuat, yang betul. Walau bagaimanapun, rasionalisme juga turut menyumbang implikasi negatif, iaitu ia mampu memecahkan perpaduan umat Islam melalui saluran politik. Dasar pecah dan perintah negara Islam dipecahkan kepada sempadan wilayah, daerah dan kampung, desa dan sebagainya. Bila ada logik ni, dia ada negatif dia lah, dia akan berlaku pecahan. Kemudian ditiup lagi dengan semangat kebangsaan, suku dan puak kedaerahan. Ini telah membuatkan mereka mengangkat martabat negara masing-masing dengan sejarah zaman jahiliah negara tersebut, sehingga menenggelamkan sejarah Islam yang gemilang. Sebagai contoh, sejarah Islam di Mesir disebabkan ada Asobiah, perkauman, dia akan cerita pasal kehebatan Fir'aun. Padahal kehebatan Fir'aun tu tak ada kena-mengena dengan Islam. Di Iran pula diikuti dengan agama Majusi, dia orang naik ke agama Majusi, dan juga tidak kehebatan patung Baalbek di Lebanon. Selain itu, kita juga dapat melihat implikasi fahaman ini terhadap diskret, iaitu berlaku pergaduhan dalam kalangan masyarakat mereka, di kalangan ada yang bersetuju dan ada segelintir yang tidak bersetuju dengan pemikiran itu. Ini merupakan hukum agama ini menyebabkan hukum agama diperendahkan. Bila logik, tak semua benda adalah agama, ini adalah logik. Bukanlah agama Islam saja, dalam agama-agama lain pun ada benda yang bertentangan dengan logik, bertentangan dengan akal, dan benda ini menyebabkan pergaduhan. Okey, di Eropah pernah satu ketika dahulu telah berlaku pemberontakan rakyat terhadap penyelewengan gereja, kerana pada zaman tersebut kebanyakan orang menganut agama Kristian dan berlaku salah faham tentang hakikat alam dan kaitan dengan agama. Bila semua dipikir dengan akal, jadi agama ni dah nampak macam tak logik. Berlaku juga pada agama Kristian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Descartes telah mengumpulkan hujah. Dia pun mengumpulkan hujah yang hanya menggunakan akal fikiran, kerana dianggap sumber tersebut adalah yang boleh dipercayai dan logik. Kesan rasionalisme terhadap sistem pendidikan. Nombor 2, pendidikan. Kita cerita pasal pendidikan. Untuk pendidikan, benda ni sangat bagus. Sebab dia dari pemikiran rasionalisme inilah kita lahirkan subjek saintifik seperti matematik, astronomi, biologi dan banyak lagi yang berdasarkan logik. Seperti yang kita semua ketahui bahawa logik adalah kaedah berfikir orang. Subjek adalah alasan yang rasional, manakala objek adalah dalil bahasa. Hal yang demikian, berfikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan. Dan orang yang berfikir akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak orang berfikir, semakin banyak pengetahuan yang akan diperoleh. Melalui pengetahuan yang diperoleh, manusia bertindak dan menentukan tindakan, sehingga wujudnya tingkah laku dan tindakan yang berbeza antara manusia. Dan kebenaran dapat diterima bila ada kenyataan yang difahami dan dinyatakan benar dan logik. Itu dari segi pendidikan. Bila dari segi pendidikan, benda ni memang masuklah. Sebab benda semua kita kena ada logik. Dari segi pendidikan. Dalam, kesan terhadap masyarakat pula, ia dapat memberi sifat rasional kepada manusia untuk berfikir secara ilmiah. Pengertian rasional
Itu sendiri bermaksud di mana seorang itu berfikir dan bertindak sesuatu mengikut logik. Sebagai contoh, terdapat satu masalah yang timbul di kawasan kejiranan. Oleh itu ketua penduduk kampung bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan masa ni, of course lah, masalah dunia diselesaikan dengan cara dunia, fikir menggunakan akal. Okay, sebagai seorang yang punya tanggungjawab besar, ketua itu perlu mencari konklusi yang dapat memberi faedah kepada semua masyarakat. Sebab kita, contoh di Malaysia, kita berbilang kaum. Jadi sebagai pemimpin, dia kena guna akal untuk menjadikan benda ni harmoni, supaya tidak berlaku pergaduhan. Dan keputusan yang bakal dibuat adalah difikir secara rasional dan logik terlebih dahulu, merangkumi segala manfaat serta risiko dari tindakan yang diambil. Hal ini menunjukkan ideologi rasionalisme penting untuk merangka apa saja yang mahu dilakukan agar tidak salah dalam bertindak. Kesimpulannya, bertindak rasional merupakan satu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang baik dan juga untuk tujuan yang baik. Okey, dari segi kesimpulan, ideologi ini menggunakan akal dan logik sebagai sumber kebenaran, satu-satunya sumber yang diterima pakai. Secara tak langsung dia menolak hukum kewujudan alam gaib dan dia menolak wahyu dan mukjizat. Contoh, kewujudan hari pembalasan, akhirat, alam gaib. Benda itu tidak boleh dipikirkan dengan akal. Jadi mereka menolak benda-benda macam ni. Islam tak ada masalah dengan rasionalisme. Islam yang penting Islam ada 5 rukun. Dan kita ada 5 perkara yang kita kena tegakkan, tiang. Dan Islam punya rukun iman. Islam tidak menolak rasionalisme selagi 2 perkara di atas ni tidak diketepikan. Perkara yang saya sebut tadi lah, rukun Islam dan rukun iman. Golongan rasionalisme pasti akan menolak kisah-kisah mukjizat seperti mukjizat baginda Nabi SAW. Kisah Nabi pernah membelah bulan, naik ke langit pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, serta sejarah tahun gajah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang serangan tentera bergajah, dan Allah memusnahkan tentera bergajah tu melalui perantaraan burung ababil dan batu daripada neraka. Sekali lagi saya kata, prinsip ni Islam tak tolak. Kita boleh gunakan akal untuk memikirkan kebesaran Allah. Kita boleh fikir macam-macam. Macam mana Allah menciptakan bulan, matahari, bintang, langit. Macam mana Allah turunkan hujan. Macam mana Allah boleh tumbuhkan pokok. Ya, kita fikir kebesaran Allah menggunakan akal. Kan? Contoh kan, zoo negara memerlukan makanan. Itu sampaikan zoo zaman Covid ni, zoo tak cukup makanan. Sampaikan dia minta kepada orang ramai untuk bagi sumbangan. Sedangkan kita fikir Allah tak pernah minta apa-apa bantuan daripada mana makhluk pun. Allah bagi makan, hidupan semua dekat hutan, dekat laut, dekat langit, semua Allah bagi makan. Tak ada komplain pun. Tak ada seorang pun datang balik mengadu kat kita kata diorang tak cukup makan. Tak ada. Semua Allah yang pelihara. Ini Allah yang pelihara. Ini semua kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar." Okey, yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Allah, kami, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Allah suruh kita untuk menggunakan akal dan berfikir tentang kebesaran Allah SWT. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.
Assalamualaikum.